Kemudian kata pengarang Aqaidil Imam, masuklah tentang akidah. Wallahu a'lam. 30 hang dulu. Nah, dia balik daripada Mesir. Nah, dia dengar ada seorang alim di Kelantan, namanya Tok Kenali. Nah, oh, ada orang hebat di Kelantan nama Tok Kenali. Syekh Marbawi, Idris Marbawi, orang Perak ni, yang jadi ulama dah di Mesir, dengar ada lagi orang alim di Kelantan. Dia pergi ke Kelantan nak berjumpa dengan Tok Kenali, ambil beberapa perkataan di Tok Kenali. Dia nak juga ilmu Tok Kenali. Faham? Dia pergi dengan benda Bahtera Nasional, dak berjalan kaki di hutan Gerik, berjalan kaki melalui jalan gajah. Nampak? Jauh mana? 300 km Lubuk Merbau ke Kelantan. Faham? Kubang Kriang 300 kilo. Berapa batu? 200 batu jalan kaki dalam hutan. Faham? Nak ilmu. Dia ulama dah. Faham? Bapa ulama dah tu, Syekh Idris Marbawi. Tapi dah dengar ada orang alim di Malaysia nama Tok Kenali, nak pergi juga, biar 3 hari pun. Nak ambil berkat, nak ambil juga ilmu sikit. Nak jalan kaki dalam hutan dah kita. Allahu Rabbi. Orang mari ngajar dalam kawasan taman perumahan, tak mari dia. Bukan jalan kaki, naik kereta. Nak, ni masjid tu, rumah depan tu. Dah masuk gear 2, gear 1 masuklah masjid tu. Tak ada 5 gear, 7 speed, tak ada masuk. Faham? Tak mari juga, bahasa kurang hajar. Nak, tak reti bahasa. Tua tak reti bahasa panggil. Kata mak rempit kurang ajar, mung kurang ajar. Tuhan beri kereta, beri rumah, beri bini, beri pakak, beri company, beri syarikat, beri tu, beri ni. Orang ngajar agama mudah bagi dengar, mung bodoh dari mak rempit lagi. Faham? Walaupun orang hormat mu mudah tok, tak reti bahasa, kurang ajar, biadab kepada Allah. Betul tak? Dah Tuhan kita beri banyak dah kita kan. Dah boleh beri banyak itu, tak balas budi, tak panggil biadab, tak reti bahasa. Nah, soalan pertama, ramai jemaah bawa anak kecil ke masjid, sedangkan anak buat bising masa orang semayang. Jadi macam mana nak buat? Jawabnya, kalau jenis buat bising, kita kontrol lah dia. Tak boleh nak suruh orang tak bawa anak. Ada juga masa kadang-kadang tak boleh tinggal, kena bawa juga. Nah, jadi masalah ni kadang-kadang kita kata senang, tinggal rumah. Betul senang kata, tapi orang yang merasa dia tahu masalah, kadang-kadang kena bawa juga. Tak mau bawa, dia nak mari dengar, nak mari sembahyang dan sebagainya. Jadi lepas tu kita kena biarlah semua pihak nampak rasa aman, dan bertanggungjawab. Yang bawa jangan lock sangat. Masa kita sembahyang tak boleh nak buat apa dah, dia nak bising apa, sebut pergi budak-budak. Nah, dan kalau kita mari sembahyang tiba-tiba ada budak bising, maafkan dia, biar berlega hati gitu. Nah, kita ni kadang-kadang nak spesial sangat. Sembahyang tak mau bising, sembahyang nak kapek tebal, sembahyang nak duduk kat aircon, kat sejuk, hambo samsing sungguh. Tak. Kita kena faham benda gitu. Dan bagi pihak ibu bapa pula, jangan buat muda-muda nak bawa anak, ganggu orang dan sebagainya. Dua-dua jaga, comel selalu. Faham? Apalah susah sangat nak nikah, cara yang mudah lagu mana? Dia kata payah. Payah tu macam mana? Benda yang payah sangat. Nikah tak payah. Tapi sekarang ni sebenarnya bukan nikah je payah, semua benda payah. Nak daftar sekolah anak, nak masuk universiti, payah belaka lah ni. Nak berjalan jauh pun payah, minyak mahal, nak naik pula. Naik pun tiung juga. Tak payah nikah ni, benda yang mudah. Benda yang payah. Nak cerita bab nikah panjang lebar dah, dah masa 4 jam tak habis. Benda payah. Jodoh payah, jodoh tak payah. Benda senang di nikah ni bukan kita kena berkapa, berkasih sayang, bercinta 5-6 tahun, lepas tu orang belebel dah nikah, bukan gitu. Kita berkenang siapa Nabi kata?
Sahabat dia khabar ke Nabi, saya kenang apa tu. Nabi kata dia risik. Lepas tu pinang dia. Dah ya. Jadi kalau kita rasa kita ni payah nak ada, tak ada kenalan, tak ada calon isteri, kita tengok orang puan. Oh, budak ni aku kenang, kalau dia nak ke aku nak bini. Dia duduk mana? Tanya orang. Tu rumah dia tu. Depan sikit pada rumah JKK. Kita pergi ya. Nak, biar dia tak kenal kita pun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa dah? Tak, saya gini, saya duduk dekat sini. Saya tengok anak makcik. Jadi saya tak reti nak apa. Saya tengok, saya kenang. Kalau tak ada, kalau dia nak kahwin dengan saya nak suruh orang tua mari Minang. Faham? Senang ya dalam Islam. Nampak tak? Makcik dia kata minta maaf, semalam orang mari minta dah nak saya Minang dah. Jadi awak terlambat 1 hari saja. Nak? Tak ada masalah bukan tak apa muka kita. Lepas tu dia tanyalah makcik, rumah sebelah ada anak dara tak? Tak, sungguh senang kita jujur ikhlas, Tuhan tolong kita. Takkan siapa habis satu tamang, faham? Dah habis satu jalur nikah dah. Nampak? Pergi pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ni nak kahwin tapi saya tak reti lah, nak mengorak-ngorak saya tak pandai. Makcik sebelah ni kata awak ada 2 anak dara, kalau dia kenang ke saya, mari tengok sekarang. Saya suruh ibu bapa saya mari minggu depan ke apa. Cukup senang. Nampak? Lepas tu berkata dah ni bini orang dah sebenarnya. Nampak? Rumah sebelah ada anak dara tak? Tanya pula. Dia kata rumah sebelah rasa ada, nampak orang puan ada. Saya pun tak apa tegar kat dia. Lagi rumah sebelah pula. Rumah ni 5 minit. Sekejap je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagu ni saya ni duduk sini Kota Damansara. Faham tak? Saya ni nak nikah ni rumah ketiga dah lah. Jadi ada anak dara dah. Senang je. Orang tak marah kita kita jujur kan. Dia pun jawab saya tak nak ada dara tapi saya lama dah janda. Faham? Jadi selalu tak? Ni kau erek situ, erek sini, erek situ, erek sini, dak nikah sekarang. Nak? Lalah tu baby. Puek. 90% umur lalai kena qada semua ke ustaz? Kalau malas tak mampu qada gua ni. Kata-kata sembahyang kita banyak. Sebab ni ada orang dia ngajar, dia kata dah kalau kita tinggal banyak, siang orang tu padahal tak keluar rumah qada. Cakapan tu bodoh cakap gitu. Qada sembahyang ni 4 mazhab sepakat dah. Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Maliki. Imam bukan ustaz. Bukan mantan mufti, imam mujtahid. Faham tak? Sepakat dah wajib qada. Nabi sebut dalam hadis sahih, man nasiyan salati, siapa tinggal satu sembahyang fal yusalliha iza zakarha, wajib dia kena qada bila dia teringat semula. Faham? Batu tak ada khilaf qada ni. Tak ada kalau banyak hidup kita kan ibadah. Hidup kan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak cipta jin dan manusia untuk main-main saja, tapi motif penciptaan untuk beribadah kepada aku. Jadi kita perbanyakkan qada jadi sebagai ibadah kita. Faham? Kamu lihat hidup. Nanti Pak Mak ni kopak dah ni, mai tu baik dalil kejap saya nak qada 2 kali lagi. Kan comel kan? Bukan tak keluar rumah, tak ada ulama kata kena qada tak keluar rumah. Jadi bila kita hutang kena bayar. Nabi tak, orang tanya Nabi, nak bayar hutang Allah dulu ke hutang manusia? Nabi jawab jelas, fadainullah ahaqqu yang an yuqda. Hutang Allah mesti dibayar dulu. Sebab tu tak ada khilaf, 4 mazhab sepakat belaka wajib qada. Ada pula dia tengok kalau kena qada siang ni tak keluar rumah, qada sokmo. Cakap apa bodoh itu? Ulama apa gitu? Faham? Jangan lebih daripada ulama kita ni. Jadi kita qada, kita semayang zuhur, lepas tu buat qada zuhur. Sebelum orang belum semayang zuhur, qada zuhur. Jadi ada 3 zuhur situ kan comel. Setiap yang kita rakaat sujud tu ada pahala besar sisi Allah. Takut benda qada. Bolehkah bapa yang lalai atau engkar dalam melakukan perintah Allah dan banyak melakukan larangan Allah
lalai dalam solat, merokok, menjadi wali dalam perkahwinan. Apakah kesannya terhadap perkahwinan? La nikaha illa biwaliyin rasyidin. Tidak jadi nikah melainkan dengan wali yang elok. Elok perangainya. Sebab tu ulama kata tak boleh nikah dengan wali fasik, melainkan semua orang fasik. Faham? Dia tertib wali ni ayah dulu. Lepas ayah tak boleh, ayah mati. Toki. Toki ada tapi kena J kat Sungai Buloh. Ada pay kuda. Adik-beradik. Kan banyak kata wali. Adik-beradik pasti isyak dadah. Anak saudara belah adik-beradik ayah. Faham? Adik-beradik lelaki kita. Kecil lagi, pak saudara. Pak saudara pun tak ada, sepupu tak ada, wali hakim. Semua pasik belaka. Maka ayah yang pasik sah nikah. Ada masalah, lepas tu kena ngaji. Jangan dengar-dengar. Jangan buat kedai kopi. Faham? Dan kalau ayah pasik sah juga, gini senang cerita. Siapa yang ayah dia pasik tak semayang, dia nak nikah juga dengan ayah ni, cukup mudah. Lalu buat kan ni? Suruh ayah itu bertaubat kepada Allah. Ayah, saya nak nikah dah minggu depan. Saya tak mahu orang lain jadi wali. Saya nak ayah. Kita sayang ayah. Tapi ulama-ulama kata orang fasik tak semayang tak boleh jadi wali. Ayah taubat boleh jadi wali. Kan comel ulama sebut tu. Maka ulama kata jika ayah yang fasik tadi bertaubat, pada hari itu juga dia boleh menjadi wali. Walaupun taubat itu palsu saja, disembunyikan dalam hati pura-pura, sah juga jadi wali. Faham? Mudah Ayah tak mahu jadi wali, toki. Toki tak mahu, adik-beradik. Adik-beradik tak mahu, anak saudara. Ramai, tertib dia ramai. Tak ada benda yang payah dalam kehidupan. Yang payah kita ni degil, tak mahu balik kepada Allah. Soalan seterusnya, buat syarikat mengurus jenazah dibolehkan dalam syarak? Ditubuh satu syarikat untuk uruskan kematian. Ini ramai orang persoal benda ni. Boleh ke tak? Jawabnya molek tak? Dia membantu tak masyarakat? Saya jawab. Ringan tak beban? Ringan tak dalam keadaan sekarang orang sibuk? Tak. Jadi meringankan orang ni dituntut syarak. Hukumnya harus. Melainkan dia buat satu syarikat, orang lain tak boleh urus, dia saja boleh urus dan dicaskan dengan harga. Nampak? Baru tak boleh. Jadi kalau kita ada pilihan nak urus sendiri boleh, tapi kalau kita tak ada cukup kaki tangan, kita upah dia urus, harus pada syarak. Nampak? Kerja-kerja agama boleh kita upah. Jangan kita tasawuf tak tahu benda. Kerana orang tasawuf jangan lebih daripada sahabat-sahabat Nabi. Nampak? Sayyidina Uthman yang menjadi khalifah yang ketiga mengeluarkan satu fatwa, kerja-kerja agama boleh upah dengan upah habuang dunia. Faham? Jadi kita sekarang nak pergi gali kubur, kita pandai. Kerja gani, kerja khani, kerja komputer, kerja cikgu, pandai gali kubur. Kita pun upah orang, suruh orang lain, satu company gali kubur, bayar dia 150. Tak ada masalah. Faham? Kerana kerja ni memudahkan orang yang tidak cukup kaki tangan. Asalnya bukan wajib atas syarikat, wajib atas anak si mati. Kalau ayah mati, anak wajib gali. Kalau mak mati, anak wajib mandi. Bukan orang lain. Tapi oleh kerana tak cukup, tak pandai nak buat benda, tak usah kata nak urus jenazah. Nak? Dak aku nuk dak ingat. Jadi memudahkan orang ramai, dibenarkan syarak. Melainkan syarikat ini dia larang orang lain urus jenazah, dia saja boleh urus dan dia kenakan cas yang tinggi. Ini haram pada syarak. Pampasang bagi si mati lebih kurang 4,000 kita guna untuk mengurus jenazah, boleh ke tak? Pampasang ni dia sebab dia mati, orang pun hadiah lah. Jawabnya bukan faraid. Untuk meringankan beban balu dan anak-anak yang ditinggalkan oleh si mati. Dia sama dengan duit yang diberi oleh hadiah orang pergi nawak orang mati. Orang nawak orang mati kan hadiah duit. Zaman Nabi dia tak suruh hadiah duit, Nabi suruh hantar makanan. Supaya dia tak payah masuk hari tu, dia ringan.
Senang nak gali kubur, nak belikan dia, ada orang hantar makanan. Kita zaman ini semua duit. Jadi duit tu bukan menjadi pesaka si mati. Kerana selepas daripada dia mati, baru orang bagi duit tu. Dulu dia tak milik lagi. Maka untuk kegunaan isteri dan anak-anak yang ditinggalkan oleh mayat. Jadi kalau orang ni benarkan untuk urus, boleh guna untuk urus. Kalau anak-anak dia tak benar, untuk makan anak-anak dia. Soalan seterusnya. Benarkah ada hadis yang kata kalau bersetubuh bagi suami isteri boleh menyebabkan syaitan mati? Apakah beza syaitan dengan jin? Makhluk ni boleh mati tak? Janggut ustaz comel, benda ni. Kalau mandi wajib kena basuh juga ke janggut tu? Berat mu ni. Dia kata ada tak hadis yang mengatakan bila sesuasang suami isteri bersetubuh syaitan mati? Jawabnya kalau lapar macam tu tak ada. Tapi kalau maknanya sahih, syaitan cukup marah kalau orang menikah. Dia tak mahu kita bernikah. Dia nak kita menulaskan kehendak nafsu, tapi bukan dengan jalan nikah. Faham ni? Allah cipta manusia ni dua jenis je. Nampak? Laki-laki, perempuan. Sampai masa umur mereka akan rasa suka untuk menjadi pasangan. Faham? Tak kira siapa-siapa putuk imam ke tok bila ke tok sawak lebah. Dia memang lumrah dia panggil. Faham? Jadi sampai masa dia kena duduk berdua. Maka Allah cerdik, dia hakim. Oleh kerana itu ditasyri'kan nikah, disyariatkan pernikahan. Sampai masa mu nak duduk dua orang, mu nak seronok, nak galak, akad nikah. Syaitan bila akad nikah halal, dia tak suka, dia nak haram. Bila haram masuk neraka. Tujuan nak ramah teman dia dalam neraka. Dia garanti dah masuk neraka. Jadi bila pada masuk seorang, baik masuk ramah. Tu kaedah dia, faham? Jadi dia asuk, nak seronok boleh, jangan nikah. Sebab tu cukup menangis syaitan apabila kita bernikah. Bukan mati menikah. Nampak? Bila kita setubuh isteri kita, seolah-olah dia sudah mati kerana terlampau sakit. Faham? Sebab apa? Kandak dia orang tak turut. Kan kalau kamat sangat orang, kalau nak satu-satu benda, nak tiba-tiba ayah dia tak tunai, pesang dia macam nak mati. Nak maka syaitan maknanya macam mati dah. Batu kahwin, jangan tak kahwin. Nak kahwin lagi? Kahwin dah? Berapa kali? Sekali ya? Tak apalah. Kita pakai selipar, kalau sebelah tak sedap jalan. Mesti dua belah. Faham? Understand? Tak faham? Berat nandang ni. Kaki dua ada kaki. Kasut dua. Balik lagi pakai sebelah. Sebelah pegang di tangan kasut. Sedap tak jalan? Tak sedap? Kahwin kena dua kan? Orang puang marah kata gini. Orang puang memang dia cemburu bab-bab ni. Kahwin dua dia marah dia. Dia mati dah bangun mula. Orang puang tak. Marah benda kau. Biar dia kahwin lah. Asal dia mampu. Tak mampu kita tolong nasihat. Jangan nak mengada bang. Nak makan kedarah aku tak cukup. Mu nak beri. Mu nak kahwin dua. Nak. Kita tolong nasihat. Tapi kalau dia mampu kau pandai dia kan. Tapi gitulah. Tuhan beri kau perempuan ni lemah segala-galanya. Belajar lemah, tangan lemah, kaki lemah. Tak rok belaka. Nak. Orang lelaki gagah, backhand, tengok janggut, misal macam tanduk khubah misal. Nak, tapi tak berani juga dengan isteri dia. Itu kelebihan orang puang. Kita puji waktu lah. Nampak lembek menang dengan suami dia. Nak, tok guru silap. Oh hebat. Sia bini. Tak rok cerita. Itu kehebatan orang puang. Rahsia dia yang tahu. Nak. Tok imam tengok serbang serung tok imam. Ekor pakak punggung ni.
Nak takbir Allahu Akbar. Bini tak kau. Tu bukan dok iman, kelebihan kaum wanita. Nak nampak dia lembek tapi dia boleh kontrol lagi. Jadi syaitan marah kalau kita buat benda yang halal, maka menangis dia siapa nak pasang-pasang ke diri, apatah lagi kalau dia jimak. Kerana kalau jimak dalam keadaan halal, maka hilang satu dari temang syaitan dalam neraka. Sebab bila kawan lelaki dengan perempuan, motif dia jimak. Kalau dalam nikah halal, dalam tak nikah zina. Benda yang sama saja. Nampak konsep sama, perasaan pun sama. Cuma ni halal di sisi syarak, kalau haram di sisi syarak. Soalan seterusnya. Beza syaitan dengan jin. Syaitan ni bukan nama bagi makhluk, tapi gelarang bagi makhluk. Jin daripada api, manusia daripada tanah, malaikat daripada cahaya. Okey. Syaitan ini dua. Yang pertama jenis orang, yang kedua jenis jin. Dalam kitab-kitab ta'arif atau kitab Qamus Arabi, dia kata syaitan man syatana, artinya makhluk sama ada daripada jin atau manusia yang sangat jahat. Kalau jahat sikit tak boleh panggil syaitan. Orang pun gitu juga, sangat jahat syaitan. Faham? Jadi syaitan dua, sama ada manusia yang sangat jahat atau jin yang sangat jahat. Budak ni mana-mana dia pergi curi buah pelang rumah orang, dia pergi curi rumah rambutan rumah orang, nak pokok orang. Jahat tak? Jahat, tapi bukan syaitan. Kerana jahat itu tidak melampau batas. Ni jahat ni, rogoh bini orang, colek anak orang, ini syaitan. Nampak? Tipu tanah orang ni, tipu tanah orang ni, kata nak buat pergi haji 8,000 bagi deposit hilang. Ini syaitan melampau batas. Orang ajak ke masjid, dia ajak pergi tempat konsert berjoget itu syaitan. Faham? Dan orang kata atu syaitan tu ialah daripada kalangan jin. Nampak? Yang mengganggu manusia. Dia dua jenis. Yang pertama nampak rupa. Kita balik tengah-tengah malam, belah-belah kapung-kapung sikit, dia duduk atas dahang. Buat gitu. Kita gini terbabah masuk dalam pagi. Nampak atu. Waktu tak bisa tu, bagi yang tunjuk rupa saja. Yang paling dahsyat yang masuk dalam hati kita. Faham? Suruh kita rasuah, suruh makan riba, suruh berzina, suruh minum arak. Rupa tak nampak, bisikan dalam hati. Syaitan yang paling bisik. Soalan seterusnya. Saya cuba buang sifat-sifat mazmumah seperti pemarah, ujub, hasad, dengki, tapi susah sangat rasa. Kenapa begitu? Sifat mazmumah ni satu sifat yang keji ada dalam diri kita, yang wajib kita kena buang. Contohnya dia kata dia ni pemarah. Memang pemarah ni ada belaka, tapi sikit banyak je. Caranya kita kontrol. Marah ni kita berguna, dia macam pedang. Pedang ni kalau tak berlaku peperangan, simpang. Berlaku peperangan, buat keluar. Marah gitu juga. Jangan marah kerana nafsu, marah kerana agama, marah kerana Allah. Orang kata kita bodoh, bodoh salah kira dia. Jangan marah. Tu kata kita, tak ada rugi apa. Tapi kalau dia hina Nabi, buat keluar marah. Di situ tepat kita marah. Faham? Dia hina agama, tak boleh. Ni tak boleh. Toleransi. Mu kata aku qamam, mu kata aku tak bagus, mu kata aku leceh, tak ada masalah. Jangan kata Nabi aku, jangan kata Tuhan aku, jangan kata agama aku. Situ aku kena keluar marah. Pedang buat keluar untuk berperang. Jadi kalau kerana nafsu, nak marah ke bini, nak marah ke anak lah. Kalau boleh lah, kontrol sikit. Nabi ajar cara kontrol. Marah daripada api. Apa? Pasal marah yang tak betul daripada syaitan, iblis. Iblis daripada api. Innama tudfi'un nara al-ma'. Nabi kata hanya yang memadamkan api hanyalah air. Maka siapa yang berasa marah, ambil wuduk. Tak percaya terang. Nak marah sangat air, dia ambil wuduk, sejuk sikit. Nabi ajar. Terang dulu. Ataupun Nabi katalah dia, siapa yang sedang berdiri, duduk. Kita rasa nak marah kat kawan kita, kita duduk. Kurang marah. Marah ni di dalam darah.
dalam darah. Bila kita berdiri, semua sendi-sendi terbuka. Jadi nak marah. Bila kita duduk, ada orak yang berlipat. Jadi darah perjalanan perlahan. Nak duduk marah, duduk rasa nak marah lagi, tidur terlentang. Tak marah lah. Nah, boleh terah, tak percaya. Kita masuk, bos pejabat kita, awak mari sini, saya nak tahu kenapa awak buat macam ni. Kita kata, bos, ambil wuduk, duduk. Tak percaya tu kan? Nah, dia marah juga, bos, menegak. Dah ni gurau-gurau juga, betul-betul juga. Nah. Jadi cuba buanglah, latih. Apa jua pun kalau kita latih, dia jadi pandai. Nak? You tengok orang putih dia main macam-macam permainan tak? Sokang tu hebat-hebat dia main. Adakah dia pandai selalu? Tak, latihan. Tu menyanyi-menyanyi tu, melatih tu. Bukan boleh jadi gitu selalu pandai. Berlatih dulu, nyanyi dalam bilik air, dalam telaga, nyanyi dalam tong. Training semua. Tak? Bagaimana cara nak mengatasi isteri yang panas baran? Tak boleh ditegur dan nasihat. Lalu cakap kasar, tak hormat dengan suami. Dia kena buat macam orang gila tau. Orang gila ni jiru air. Nah, jadi kalau bini kita kata dia lawang, ambil air seperti jiru. Biar dia rasa gitu. Orang puan jaga baik. Bila kita kahwin, kita bercakap kasar pada suami, derhaka. Faham tak? Nusyus. Bila nusyus, terbuka pintu neraka, tertutup pintu syurga. Amalan tidak diterima. Sebab apa begitu semua? Sebab suami yang menanggung dosa dan pahala mu bila diterima akad nikah dalam ijab kabul. Mu duduk dengan mak bapak mu, ayah mu tanggung dosa mu. Faham? Tapi bila mu telah berkahwin, suami mu tanggung. Jadi balasannya, mu tak boleh derhaka sedikit pun pada suami. Kalau nak nikah, nak jadi isteri orang, kena taat, jangan sakiti. Lama orang ni dia berasa hebat, dia boleh cekah laki dia boleh kata tak jadi apa. Tak. Dia berasa hebat orang puan. Sebab tu Nabi kata, ramainya dalam neraka aku tengok perempuan yang masuk neraka umat aku. Ittalaqtu lailata usriya bi, aku tengok pada malam aku Isra' dan Mi'raj. Finnari, di dalam api neraka. Faizan, tiba-tiba aksaru ahliha an-nisa, hak paling ramai perempuan. Maka aku tanya Jibril kata likillati ta'atihinna lillah wa rasuli, kerana orang puan ramai yang tak taat perintah agama. Yang kedua, walikillati ta'atihinna li azwajihinna, ramai isteri yang hormat dan taat pada suami. Lawang suami masuk neraka. Faham? Tu jaga baik. Kena sabar kau puan. Tak ambuh taat, jangan kahwin. Duduk seorang-seorang. Faham? Bela anak kucing, anak beruk, anak kambing. Kalau nak kahwin, mu kena taat. Perintah agama gitu. Tak ada pilihan bagi kita. Taat sepenuh-penuh. Taklah, takkan boleh. Tapi jangan melampau. Orang puang lagu-lagu mana pun dia kona kau. Dia jenis tulang yang bengkok. Faham? Bini Nabi pun lawang Nabi. Bini sahabat pun lawang. Jadi kita nak betul-betul soleh punya payah. Tapi jangan melampau batas. Nak lawang sikit-sikit okey lah. Tak lawang langsung tak ada. Meksu, bisu. Faham? Orang puan jangan melampau sangat. Tapi kita pun kita juga jangan sampai-sampai kita nak perfect semua. Tak boleh. Satu hari orang pergi, seorang laki-laki, dia bini dia ni banyak mulut. Popek. Jadi serabut duduk di rumah. Dia pun pergi mengadu di rumah khalifah. Masa itu Sayyidina Umar jadi khalifah. Dia pergi assalamualaikum, Sayyidina Umar tak dengar. Tapi dia dengar Sayyidina Umar kena beleter di bini dia. Dia kata, parok pada bini aku, kata. Macam mana aku nak minta tolong? Tak? Dia pun lari. Tak jadi minta tolong. Baik bini aku kalau gini. Nak bini aku ada gak berhenti tidur. Dia tak belebel sama. Maka Sayyidina Umar kata, hey, aku nampak macam mu nak panggil aku. Dia tidak apa, tak jadi. Dah cerita dah. Tak, bini saya ni berakhir belebel. Nak mari mengadu ke tuang. Tapi bini tuang 40 kali ganda parok pada bini saya. Tu saya balik ya. Dia kata biarlah.
itulah pahala bagi kita. Kita sabar. Bab perempuan ni dia memang jenis gitu. Betul tak? Memang jenis gitu. Dia ni macam budak-budak sikit. Dak sikit lah, parok macam budak-budak. Sungguh budak-budak kan, kalau kita jalan, kita pipi anak kita tak. Lepas tu lalu kot kedai sepepak. Tak ada hak, tak. Betul tak? Lalu kot kedai hardware, tak ada apa-apa kot anak itu. Lalu kot kedai apa benda ni, tikar getah, anak kita relax. Lalu kot kedai mainan, yuak kerah. Kerah. Kita terik dah nak jadi blackout tubuh. Macam transformer anak. Nak, kalau ayah yang cerdik, mana nak beli mainan tu. Betul tak? Kalau ayah bodoh, mana anak aku jadi gini. Dia panggil lisanul hal. Bini kita gitu kok. Kita jalan dengan dia bandar, lalu siapa kat kedai beras, dia relax. Siapa kat kedai apa benda ni, barang-barang besi ke, skru ke, kedai motosikal ke, dia relax. Bini kita, dia punya cerdik. Siapa kat kedai mah, dia buat cabut selipar. Datuk Gapuang sengelak nombor 1 dia. Tapi dah Tuhan cipta gitu dah. Orang lelaki tugas dia cari harta, cari duit. Bini tugas dia rabih duit. Memang comel tak? Kalau kita tak kahwin, cari je duit, orang panggil gila. Tak ada otak. Nak benda cari banyak-banyak. Nak nikah lah biar dia berhabis duit pun. Nak. Sebab tu Gapuang kerja dia memang berhabis duit kita. Jangan marah. Memang lumrah gitu. Kita tukang cari, dia tukang berhabis. Nak. Kalau dia kata lah dah ni lah, bang lah ni, belilah gelang ni lah, tak nak beli dah, nak mau beli ni lah. Jangan percaya. Kalau percaya bodoh. Beli tak apa, jangan percaya. Belilah, tapi jangan percaya. Nak, dalam 3 bulan dia akan kata pula, nak asyik lagi hak pesen itu. Nak. Awak kata baru ni lah dah. Betul, hak ni last kopek. Orang puang. Mengelak sama dia. Apik jadi apik-apik. Walau bagaimanapun tak usahlah berduka cita. Isteri kita masih degil tutup aurat, masih lagi kerah kepala, jangan berduka cita. Hidup adalah perjuangan. Dakwah mesti diteruskan. Memang senang ustaz kata, saya menanggung, betul lah. Bukan aku nak tanggung bini mu, aku tukang jawab aje. Memang senang aku. Nak. Tapi bini aku pun banyak hal juga. Dia macam-macam. Masing-masing ada masalah belaka. Dunia ni tempat masalah. Gitulah. Kita slow and steady. Nak. Allah tak kata kenapa kamu tidak berjaya, tapi Allah kata kenapa kamu tidak dakwah mereka. Faham? Isteri Nabi pun ada yang tak ikut. Jadi teruskan dakwah dengan penuh kasih sayang. Tak dapat buat apa dah, perahnya boleh berpisah, tak ada masalah. Hidup cukup mudah. Jangan buat payah. Adakah orang jahil rajin ibadat yang ikhlas lebih baik dari orang yang berilmu tadi tidak mengamalkan ilmunya? Apa hukum melintah depan orang semayang? Jahil ke, alim ke, semua hidup mesti beramal. Ilmu bukan tujuan, hanyalah sebagai alat. Belajar supaya nak mudah kita beribadat pada Allah, bukan nak himpun kitab banyak-banyak pasti tak amal. Macam hidup ni macam tukang, orang yang tukang kayu. Tukang kayu ni dia beli gaji, dia beli kapak, dia beli skru lebar, dia beli perejang, macam-macam alat nukang. Lepas tu tujuan ni nak benda untuk dipamerkan di dinding rumah. Tak. Nak buat nukang rumah, nak buat gaji, nak buat motong. Nak. Tapi kalau kita duk ipung alat saja, di kedai tengok tuku comel Stanley, beli se. Minggu depan beli gaji se. Tak benar nukang. Dia tak buat nukang rumah. Tak minat gaji. Jadi bukanlah untuk belajar saja, untuk kita amal. Jadi nak khabar, bukanlah orang alim itu tidak beramal. Orang alim ni kalau dah amal pun ada kelebihan dah. Maksudnya orang jahil ni kadang-kadang dia beramal pun rugi pasal amalan dia salah. Contoh, kalau kita sebut dengan betul la ilaha illallah, maka pahalanya sangat besar kerana sebutnya betul. Tapi kalau orang jahil sebut 1000 kali la ilallah, la ilallah, la ilallah, benda apa pun sebut. Faham? 1000 kali tak ada pahala. Jadi apa pun dunia atau akhirat, belajarlah dan amallah.
Allah suka pada yang ganjil, tapi kenapa pada solat maghrib, solat saja 3 rakaat, solat fardu lain bilangan je genap. Dia kata kalau Allah suka pada yang ganjil, kenapa solat maghrib je yang ganjil, yang lain semua genap? Jawabnya bukan Allah suka yang ganjil, Allah benci yang genap. Biar faham baik. Nah, macam kita makan nasi, kita suka makan, ada orang suka makan belacan. Faham? Suami saya suka sambal belacan, hari-hari makan. Masa makan sambal belacan tu, sambal belacan ada, lepas tu ada nasi, lepas tu ada gula, lepas tu ada sayur, ada tembikar. Jadi hak lain bukan sambal belacan, ada 5 situ. Sambal belacan hak dia suka ada je, tapi orang panggil suka sambal belacan juga. Nah, ke suami suka sambal belacan, tak ada nasi, makan sambal belacan saja. Ada tak? Faham lagi tak? Nah, begitu dengan Allah. Bila dia kata dia suka benda-benda yang ganjil, bukan makna tak suka benda genap. Nampak? Nah, sebab tu banyak daripada benda-benda dalam Islam nombornya ganjil. Yang genap tetap ada. Maka dia minat sangat cicah budu, bukan hirup budu dengan piring, tapi ada lagi makanan lain walaupun 8 jenis, tapi dia kata minat makan budu. Padahal budu makan dengan sayur, makan dengan nasi pula, ada benda lain pula. Tak? Faham lah tu. Kalau tak faham, bodoh benar. Betul ke ustaz baca talqin lepas azab kubur, kalau baca terus lepas tanam? Betul kepada hadis tentang ini? Saya tanya dah kod Facebook, tapi tak balas pun. Kecewa sungguh saya. Baik, masalah talqin bukan masalah wajib, bukan syarat tanam, bukan rukun tanam. Nah, dia hanyalah anjuran daripada syarak saja. Siapa tak baca talqin tak ada masalah. Yang wajib pada mayat mandi, kapang, semayang, tanam. Yang lain tu sunat atau harus jua. Kita nak letak batu nisan pun tak apa, tak mau letak pun tak apa. Nak jiruh pun tak mau jiruh pun tak apa. Termasuk dengan talqin, dia sama macam doa lepas semayang. Ada tak orang ngajar siapa tak doa lepas semayang dosa? Ada tak? Tak ada. Jadi siapa yang senang boleh baca doa lepas semayang, tapi ada kerja boleh balik terus. Faham tak? Jadi siapa nak baca talqin, dia nak berdoa pada Allah, minta-minta Allah ringankan dia, nak silakan. Orang yang tak mau baca, silakan. Lepas tu orang tanya Syekhul Azhar, nampak? Dia bukan ulama biasa, Syekhul Azhar. Nah, dia kata al-talqinu ba'da dafni mustahabun. Talqinkan mayat selepas pada tanam mustahab. Bang, ini Syekhul Azhar sebut. Siapa? Syekh Ali Jadul Haq dalam kitab dia Fatwa Syar'iyah. Dia bukan ulama kecil-kecilnya. Faham tak? Ni ulama rujukan dunia. Nampak? Wa talqinu ba'da dafni mustahab. Baca talqin pada mayat sangat elok. Syekh Mutawali Sya'rawi, seorang ulama hebat negeri Mesir, ni kak disebut dalam kitab dia, jika ditakdirkan mayat tidak diizinkan mendapat manfaat daripada talqin tersebut, orang yang hadir dapat mengambil pengajaran. Nampak? Ni benda-benda gini kita jangan jadi bodoh sangat. Ni benda-benda bukan benda keperluan yang patut kita berbalok. Lepas tu dia ada khilaf. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki tidak sebut tentang sunat talqin. Mazhab Hambali, mazhab Syafi'i sebut sunat. Benda ni kita kena terbuka. Jangan fundamental, jangan ekstrim nak suruh semua orang ikut kita. Kerana ulama dia lebih faham daripada kita. Kalau kita ni tarah ustaz ni, tarah kat Malaysia ni, nak faham-faham lah kereta Malaysia nak lawan kereta orang putih tak boleh. Nak GT3 Japan tu kereta-kereta mewah tu, kereta laju. Ada Porsche, ada Lamborghini, ada Skyline GTR, dah kancil masuk kau. Boleh tak? Ulama gitu kau. Faham? Dah ulama Azhar kata boleh, ulama Syria kata boleh, ulama Jordan kata boleh, ulama Yaman kata boleh. Ustaz kita kat Malaysia pula kata tak boleh, bid'ah dalalah. Ada ke patut? Kancil nak lawan dengan Ferrari. Faham? Tuhan beri kita akal, jangan bodoh sangat. Kalau benda ni tak boleh, ulama dia kata haram dah. Dia lebih warak daripada kita lagi. Faham? Syekh Hati Asaka tu tak naik kereta kerajaan.
Dia raih ketua fatwa Universiti Azhar. Pergi ngajar naik bas. Ramai-ramai. Faham? Muka putih bersih. Naik bas, warak. Nampak? Kita dos steady lah. Nah, warak tak ada dah. Nah, jadi benda-benda ni jaga baik. Dan bila kita baca talqin tapi Allah tak izin mayat itu dibantu, boleh tolong tak? Tak ada orang boleh tolong. 10 kali Syekh Sudah mari ngaji kubur dia, 18 kali khatam, Tuhan tak benar tolong, boleh tolong tak? Tak boleh tolong. Semuanya masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa Tuhan kehendak berlaku, Tuhan tak kehendak tak akan berlaku. Kita hanya berikhtiar saja. Kalau kita tahu Allah tak benar tolong dia, kita tak tolong mayat tu. Faham? Sama macam dalam dunia. Kalau kita pergi berubat tu, mana-mana hospital swasta, bayar mahal pun kalau Tuhan tak izin, baik tak? Tak baik. Jadi kita hanya berusaha. Mudah-mudahan Allah beri keampunan kepada si mati. Kita ada masa 20 minit ni, boleh? Yang tu laju nampak. Betul lah. Jam tu betul? Tu jam saya salah 9:50. 10 minit lagi. Betul lah. Jam saya salah. Cak ayang juga. Soalan seterusnya, saya nak tanya pasal hukum muzik lah. Alhamdulillah saya sekarang banyak berubah. Cuma salah saya sekarang terlalu minat muzik-muzik keras metal dan selalu pergi ke konsert rock. Apa hukum dia? Dia ni banyak berubah dah. Tapi dia masih minat muzik-muzik metal, hard rock dan seumpamanya. Berubah tu berubah benda. Berubah daripada sentimental ke hard rock ke mana? Nampak? Jadi gini, muzik ni dan lagu dan nyanyian, dua benda yang Allah tahu kita memang suka. Sebab tu Allah sediakan muzik dan nyanyian dalam syurga. Faham? Mana-mana hadis pun tentang syurga, ada sebut muzik dan nyanyian. Cuma dalam dunia hidup kita bukan untuk bersenang, bersuka-suka sama. Cuma sekejap-sekejap sebagai hiburan. Jadi oleh kerana itu ulama buat syarat muzik dan nyanyian ini jangan sampai lalai daripada perintah Allah. Jangan sampai maknanya perempuan-perempuan yang dilarang menyanyi kita pergi dengar. Jangan sampai lala, jangan sampai mabuk, jangan sampai kita main muzik orang lain jadi lala. Untuk hiburan sekejap-sekejap. Gitu juga dengan sokan. Dan berjual beli. Cuma nak nasihat, biasanya kali muzik metal ini banyak yang haram. Kerana lirik-liriknya ada yang memuja Kristian, ada yang menyebut haleluya, ada yang menyebut baris-baris rangkap daripada Bible, ada yang menyebut menghina agama dan sebagainya. Kena jaga benda gini. Nampak? Nak thrash metal, underground metal, hardcore metal, banyak lirik kita dengar dugudang, barang tu masuk dalam otak kita, hati jadi keras. Faham? Muzik ni semua orang minat. Cuma Datuk Imam dia kontrol je lah. Tok Bila kontrol je lah. Al-Hafiz takkan nak main lagu metal lagi. Pasal apa semua orang suka? Pasal jiwa ni manusia sesuai dengan nyanyian dan dengan muzik. Benda ni ada disediakan dah dalam syurga lagi. Dalam syurga dah semayang dah lagi. Tok Imam black metal tu tegang. Pasal sini dia tempat ibadah, di ni tempat bermain-main. Faham? Ni para mujahidin ni, para ahli dakwah tu, arah akhirat Allah siang malam lagu. Atas dunia sikit-sikit. Nampak? Jangan lempau banyak. Sikit-sikit kontrol. Kita pun minat gak lagu. Muzik-muzik ni tapi slow je lah, macam Metallica gitu. Adakah UFO wujud? UFO wujud. UFO benda makna dia, iaitu satu benda yang tidak dapat dikenali. Nampak?
Objek yang kita tak tahu benda apa ni. Baik, kalau dimaksudkan UFO ini makhluk, adakah makhluk lain di luar sana? Jawabnya ya. Kerana Allah ni Tuhan bagi makhluk di bumi dan makhluk di langit. Allahu ilahun fil ardi wa ilahun fis sama. Jadi ulama kata di luar pada bumi ada makhluk lain, ada yang kita tahu seperti malaikat, ada yang kita tak tahu. Allahu a'lamu, Allah lebih tahu. Jadi kalau yang kita tak tahu itu benar, memang ada. Tapi bila kita kata UFO, ini mesti benda yang jangan kita katalah ni barang gaib. Dan ada juga pembohongan daripada barat. Macam naik bulan tu tipu. Keluar dah dalam pemberitahuan rasmi daripada Amerika sendiri. Nah, orang Amerika sendiri buat kajian, rupa-rupanya gambar-gambar naik bulan tu buat dalam makmal, buat dalam studio. Tapi mereka ni dihack, website mereka telah dihalang oleh apa benda ni, CIA, kerana memalukan Amerika. Rupanya tak naik lagi atas bulan. Patut Syekh Hasan Saqaf jawab dalam kitab dia, boleh naik bulan, tak ada mustahil kalau Allah izin, tapi belum pernah berlaku. Faham? Tuan-tuan kata bulan, planet mustari kita boleh naik kalau Tuhan izin. Planet Pluto, planet Hadari boleh naik belaka, tak ada masalah. Jadi makhluk yang di luar pengetahuan kita serah pada Allah, tak payah kita ramal dan sebagainya. Sama macam kes Imam Mahdi dan sebagainya, kita beriman dan kita tunggu kemunculannya. Jangan kita ramal orang ni akan jadi Mahdi, itu pembohongan belaka. Akan keluar di India, akan keluar kapung ni, tak usah buang masa. Baik mendalami ilmu tafsir Quran, baik mendengar hadis Nabi, pada buang masa duk tafsir siapa Imam Mahdi. Sampai masa dia terbitlah. Bila kita sekarang duk jaga imam kita, keluar Imam Mahdi, kita bersama dengan Imam Mahdi, itu saja. Siapa yang lawan Islam, lawan agama, lawan ulama, lawan jemaah, bila keluar Nabi Isa, tak ikut Nabi Isa, ikut Dajjal. Sekarang ni latihan kita. Tak payah kita ramal siapa jadi Imam Mahdi. Ni kata, "Dak, tok guru saya Imam Mahdi." Bodoh sungguh. Orang ni kata, "Dak, tok guru dia." Dua-dua tok guru, gila belaka. Soalan, apakah hukum barangan lelang seperti emas dan rumah, sedangkan kita tidak pasti milik redaktor atau tidak? Barang orang kena lelang ni sebab dia tak bayar. Jadi ada kali ni tak bayar dengan dua sebab. Satu, dia memang jenis pandai pinjam dan tak bayar. Maka kalau jenis gini, ulama kata kita boleh sambut lelang. Yang kedua, sebab dia memang jenis nak bayar tapi dia ditimpa malapetaka, tak dapat nak bayar, dilelang juga. Kerana dia tak kira, dia kira masa, maka dia telah dianiaya. Maka kalau orang hak teraniaya, barangnya dilelang, tak boleh sambut. Faham? Jadi hak ni kita tahu tak? Kita tak tahu aniaya ke tidak? Maka dakma yuribuka ila ma la yuribu. Kalau kita tak tahu, maka jadi syubhah. Bila syubhah, jangan sambut. Faham? Jika saya terus biar kawan saya tidur sampai habis subuh, kerana saya sudah naik bosan kejut dia, nak hari kejut dia. Dia dua orang duduk sebilik dengan kawan dia, tiap-tiap hari kena bangunkan subuh. Jadi dia nak singgah, tak mau gerak, tak mau kejut, biar dia bangun tengah hari. Jawabnya tak boleh. Bila kita ramai, fardu kifayah, nampak? Tapi bila kita seorang saja, fardu ain. Kena gerak dia. Gerak tu sampai dia bangun, tak gerak sampai dia sedar, lepas tu dia tidur balik, dia tanggung dosa. Tidak ada orang wajib kena gerak, lepas tu tak bangun kena pikul bola dalam air, tak payah. Tu mempunyai pasal. Gerak je, bangun subuh, malah aku mempunyai pasal. Faham? Tapi wajib gerak tu bukan pada waktu bang, pada waktu hujung-hujung waktu. Kalau waktu orang bang, sunat gerak, kerana waktu masih luar. Dekat Nabi waktu menjadi kewajipan. Faham? Soalan seterusnya, apa hukum ambil gambar dalam masjid? Hukumnya tujuan nak buat apa? Tujuan yang baik, nak sebarkan dakwah, halal, dapat pahala. Semalam jawab dah dekat Ulu Kulang. Hukum gambar ni macam pedang, macam pisau. Beli pisau nak potong buah, halal. Beli pisau nak tikam orang, haram. Beli pisau nak sembilan lembu, halal. Beli pisau nak buat ragu rata orang, haram. Ambil gambar nak suruh gambar orang kuliah ramai, suruh orang minat pada masjid, gambar lawa masjid, biar orang tengok kita masjid, halal, dapat pahala sisi Allah. Bang, ambil gambar tujuan supaya orang kenal, ni lah tukang ngajar, mudah nak tangkap wali, ni muka dia.
Tahu diri lah hukum dia. Tak. Hok kena tangkap pun mati, yang tukang tangkap pun mati belaka. Dah takut benda. Hidup kita sekejap je. Faham? Bukan kita berani mana duduk tengah jalan suruh lori langgar. Tu bukan berani, tu gila babi dia panggil. Nah. Berani ni menyampaikan agama Allah, tak usah takut. Bukan kita melampau batas. Soalan terakhir lah. Kalau semua ni kita balik pukul 12 kau. Kemudian tadi dia kata tanya dah dalam Facebook. Kita minta maaf lah. Email kita saja satu alamat 155,000 inbox. Hang terus, tak boleh gerak. Saya buat email yang kedua sekarang 103,000 taklah nak jawab juga. Pun kerah ketung pula. Bila kita masuk 2 jam tak boleh buka inbox. Kemudian Facebook sekarang ada lebih kurang 4,000 soalan yang dalam inbox. Saya hanya ada masa sempat sekejap-sekejap jawab mesej orang dalam inbox 10 mesej. Nak kita jawab 10 orang sesam masalah. Baki 3,900. Dalam kita jawab 10, siapa pula 15 mesej. Sebab tu kena sabarlah. Begitu juga kalau kuliah maghrib. Kalau sekarang ni minta, bukan macam ni lah. Dia minta pergi ke surau dia kuliah maghrib. Hari ni baru bagi tahu 2017 queue dia. Tapi dia kata tak faham. Dia kata kita susah tak layang 2017. Sekarang ni kita pergi orang yang minta hak 2006, 2007. Terlapor ramai. Soalan terakhir, ada bab-bab semayang sikit. Nakal soalan. Ada juga soalan. Baik. Soalan yang terakhir ada 2 keping. Jadi yang tidak kena soalan ada lebih kurang 20 lagi, minta maaf lah. Kita jawab di lain kali pula. Dulu saya himpun soalan, saya buat balik. Yang orang tanya, saya buat balik kertas ni. Buat balik. Lepas tu jadi 3 guni. Ini ni. Faham tak? Jadi nak buat guna lah buang juga. Ada orang ambil semua. Nak. Jadi tak muat bilik. Kita nak letak benda lain tak boleh. Jadi tak payah lah. Apa prinsip dan sasaran ustaz dalam berdakwah? Mungkin ada ujian-ujian ustaz sendiri ketika berdakwah. Dakwah ni bukan tugas kita, semua orang berdakwah. Nampak? Ud'u ila rabbika. Hendaklah kamu seru semua manusia kepada jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan cara yang baik, orang boleh terima. Dulu saya mengaji, belajar, tu guru kita alim, boleh baca kitab besar-besar. Nampak? Hebat-hebat. Ngaji 20 tahun ngaji. Tapi bila dia ngajar di masjid, orang tak ramai. Sebab dia ngajar direct yang dalam kitab tu. Slow. Nampak? Jadi betul lah, siapa yang mari belajar dia selamat. Siapa tak mari dia punya pasal. Ada yang ngajar 6 orang mari dengar, tapi alim, hebat. Dia orang tak minat. Orang yang minat betul baru mari. Jadi kita nak buat gua ni. Kita fikir betul dah kita guru, kita hanya wajib ngajar mu tak mu mari mu punya pasal. Nampak? Siapa mari untunglah. Jadi saya tak pakai buah tu. Kita kira kalau dia tak mari, betul dah kita ngajar terlepas dah. Tapi dia akan tersesat. Dia tercari-cari, dia tak tahu agama. Ramai orang makin lalat. Jadi bila orang lalat, generasi pun lalat. Bila lalat, anak-anak kita pun bersama generasi ni kok, biarkan lalat sama. Nampak? Jadi akhirnya kita buat style perigi cari timba. Nampak? Mu orang jahil, mu orang lalat, kita pergi kat dia.
Dan tarik dia suruh mari ke surau. Lepas tu saya kawan dengan semua golongan. Isyak dada, set pi kuda, set obat batuk, set rempik, set lomba kereta, lomba motor harang, set gerang, set apa benda ni, hip hop. Semua kita berhenti salam. Lama-lama dia orang rapat dengan saya. Bukan rapat, mana kenal. Nampak? Walaupun dia pakai lah pendek kat tangan kau. Nampak? Malam saya lalu kat belakang semua house yang cari buah tangan tu. Ada 2-3 orang free hair. Nampak? Tengok saya tak. Jadi dakwah kita kira berjaya juga. Nampak? Walaupun rambut dia celup merah apa semua, tapi siapa juga video klip kat dia. Jadi kita tak boleh nak paksa dia pakai tudung, tapi kita boleh jadikan dia nak dengar agama. Lepas tu ramai ada orang nak dengar agama walaupun dia jahat lagi sisi Allah. Masih lagi main nombor ekor tapi dah dengar CD kita. Masih lagi tak semayang cukup tapi masih dah dapat dengar. Jadi nak bagi dia dengar tu, kita jadikan dia tu suka pada kita. Cara kita nak suka pada dia, janganlah dalam ni kita keras, di luar kita keras juga. Dalam mengajar je kita keras, di luar kita sayang pada dia, kita baik ke dia, kita kawan ke dia, dan dia cukup respect dengan kita. Sebab dia orang ni duk rasa ada satu hijab antara golongan ulama, golongan mengajar ustaz-ustaz, golongan untuk imam ni, macam hijab dengan golongan-golongan muda. Jadi kita akad hijab tu, kita boleh join dia. Nampak? Dia orang apa benda ni, Allah, training lagu, training music, jamming ni lagu tepi, tepi. Saya duduk kat tengok, masuk, join, tak main. Kalau kita main, dia nak cari makan kat ni pula. Jadi dia boleh, ustaz mana? Ni ustaz ni. Salam. Lepas tu minum air, cerita ni nak music. Man, music ni gini. Lepas tu cerita kuliah pula. Jadi akhirnya seorang mari dengar kuliah. Mak rempik kalau kita pergi di Kuantan tu, mak rempik mari. Mari ratu butuh jujur RZ. Gelang-gelang cabut bola kocek. Dengar. Saya wallahu alam, congek lalu lagi. Tapi tak apalah, takkan kita nak suruh naik atas surau. Jadi bila dia sayang dah kita, dia respect dah kita, dia nak dengar kita. Jadi dengarlah, lepas tu fikir sendiri. Sebab nak suruh dengar tu payah dah. Jadi nak suruh dengar, nak suruh dia minat, kita gaul dengan dia. Sebab tu saya banyak sikit gurau kalau dalam ngajar. Minta maaf Jadi orang muda-muda dia tak ngatuk mata. Sebab 2 jam ngatuk mata orang. Jadi kita gurau, seloka, berhibur, tapi motif kita balik pada agama. Soalan terakhir, macam mana kita nak khusyuk dan tidak lalai dalam solat? Mula-mula sekali kita minta dengan Allah Ta'ala, dia yang pegang anak kecil. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku khusyuk dalam semayang. Sekali ni pun tak apa, kerana payah khusyuk ni. Sebab tu ulama kata khusyuk tak wajib, tapi azam nak khusyuk tu wajib. Kalau khusyuk itu wajib, berdosa banyak kita dalam semayang. Dalil sahabat mengadu pada Nabi tak khusyuk dalam semayang. Beberapa orang sahabat Nabi Allah beri khusyuk, tak semua orang. Faham? Jadi kita ikhtiar untuk khusyuk. Pertama minta pada Allah, aku nak khusyuk sekali. Jangan terus takbir nak semayang. Ingat nanti aku nak khusyuk sekali malam ni. Ingat itu dulu, baru akad takbir. Kemudian paling rendah sekali khusyuk, kita perhati apa yang kita baca. Bila mari lala, astagfirullah dalam hati, tengok balik apa yang kita baca. Bila kita tunduk, aku rokok ni, aku tunduk padamu. Ingat gitu pun tak apa dah. Dia panggil khusyuk kelas constable. Tak apa dah, ada dah pahala khusyuk. Faham? Bila kita sujud, aku yang sangat hina, mu paling mulia. Mu mulia, akulah yang hina. Khusyuk dah dia panggil. Faham? Bila imam membaca pula, kita diam, perhati. Tak pandai tafsir, tengok arti. Tak pandai arti, tengok bacaan. Biar betul bacaan. Aku nak baca macam ni juga. Dia panggil, ingat dalam semayang. Walaupun rendah martabat, Imam Nawawi kata tak apa. Jangan tayat awal, kita teringat main komputer di rumah. Orang puang tayat akhir, tumbuk sambal belacang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ubur nasi lalu. Jangan sampai gitu. Zikrullah apa yang paling mudah untuk diamal sentiasa? Nabi kata, Abdullah ma qultu wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimah zikir yang selalu aku sebut dan nabi-nabi sebelum aku sebut, satu, la ilaha illallah. Ni yang paling hebat atas muka bumi dan paling senang, paling hebat. Zikir sentiasa tapi tak fokus. Contoh ketika memandu.
Kita bawa kereta, kita wirid dalam hati subhanallah 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 subhanallah. Nah, tapi kalau kita nak fokus maha suci Allah sangat, tak nampak langgar kereta orang depan. Jadi jangan terlampau fokus ketika kita dalam keadaan membahayakan nyawa kita. Nah, lain kita duduk bertenang dalam masjid, bawa kereta, cukup sekadar mulut kita atau hati kita ingat Allah. Jangan fokus sangat pada makna zikir. Ingat Allah pun sudah. Tak, pasal depan tu ada kenderaan lain, Allah beri pemberian, tak apa, hati ingat Allah, mata dapat cam segala yang berlaku di tengah jalan. Kita takut anyuk dia. Tak? Subhanallah 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 gum. Nah, apa? Hati masalah. Bila mata melihat, hati akan pergi pada apa yang mata melihat. Dia macam komputer dah. Tak payah, hati lihat lain, mata lain, hati ingat lain. Payah. Nampak? Batu Tuhan Kaabah, seorang laki-laki, dia ni dapat aras, bayang arah. Nampak? 7 golongan di hari kiamat. Hebat dia ni, dia berzikir. Nak marahnya orang perempuan ajak dia berzina, dia tak boleh. Tu hebat dia. Dia zikir subhanallah 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 subhanallah. Perempuan mari nak teh dia. Faham? Buang baju depan dia. Arab bukan Melayu, bukan Sungai Buloh bawah. Arab. Faham? Kalau kita subhanallah tu imam, subhanallah 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 subhanallah, lepas tu mari awet comel seorang buang baju, mana? Mana kamu? Beres tau? Beres khusyuk? Tak khusyuk dah. Subhanallah subhanallah subhanallah. Alhamdulillah 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 alhamdulillah. Takut gitu. Mula subhanallah alhamdulillah pula. Nah, jadi hak ni dia dapat naungan aras. Kerana hebatnya akhirnya perempuan diajak berzina, dia kata inni akhafullah rabbal alamin. Aku takut Allah, Tuhan yang jaga alam. Kita taklah gitu. Jadi zikir jangan sampai mudaratkan diri. Ingat sentiasa pada Allah sekadar mana yang kita mampu. Jangan kita nak naik makam, tiru makam orang. Tak boleh. Nak tengok posisi corner ring 109, kita potong sagar lari 109 kat corner yang sama, mampu kerah masuk dalam gaung. Nak tengok Tok Wali banyak zikir, banyak sebut, kita ikut Tok Wali, punah jahanam kita. Tak dah dengan horsepower kita. Soalan terakhir, saya masih bujang. Dah bujang? Mohon ustaz dan kawan tolong doa ke saya biar dapat isteri yang sangat cantik. Ramai. Jadi dia bujang lagi, dia suruh kita doa dapat bini comel. Tak apalah, aku doa suruh dapat yang solehah sudahlah. Nampak? Comel kadang-kadang ni dia merosakkan kita. Kita tak rak nak jaga dia. Macam kereta mewah kak, kerja cikgu je, orang hadiah kita Porsche sebuah. Mati kerah kita sebi 6,000. Dah gaji kita 1,006. Jadi walaupun benda tu molek, dia kadang-kadang merosakkan ekonomi kita. Jadi gitulah. Kalau kita dak rak, ambil yang solehah, yang baik. Hak comel-comel putih, hidung mancung, kaku. Tak ada masalah. Jadi saya minta maaf lah, gura-gura dah ambil masa panjang malam ni 2 jam. Jadi insya-Allah kita akan dipertemukan di lain kali 2 bulan daripada sekarang. Mudah-mudahan segala penat lelah dan kehadiran kita pada malam ini mendapat pengiktirafan di sisi Allah dan dapat sedikit ilmu sebagai bantuan kepada kehidupan kita pada baki daripada umur yang masih ada di atas muka bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubarak. ربنا زدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.